Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami dari Kumpulan 7 ingin berbincang tentang isu bunuh diri dalam kalangan pelajar di Malaysia. Benarkah anda sedar tentang isu bunuh diri? Isu bunuh diri sering dibincangkan di Malaysia akibat kes-kes dalam kalangan remaja yang meningkat dan menjadi suatu perkara yang membimbangkan sejak kebelakangan ini. Sebanyak 638 kes bunuh diri dilaporkan berlaku di negara ini di antara Januari hingga Julai tahun ini, iaitu peningkatan 143% berbanding tempoh sama tahun lalu. Berdasarkan pernyataan Tan Sri Dr. Hisham Abdullah, kes bunuh diri yang dilaporkan di Malaysia pada tahun 2020 sebanyak 631 kes berbanding 609 kes pada tahun 2019. Apakah yang perlu kita mengetahui? Pertama, kaitan isu utama dengan falsafah kebangsaan. Dari segi jasmani, kegiatan kokurikulum yang menekankan aspek sukan sebagai pembinaan jasmani dapat mengelakkan pelajar daripada pemikiran negatif. Dari segi emosi, kestabilan emosi sangat penting untuk memastikan pemikiran kognitif pelajar berfungsi dengan baik. Dari segi rohani, pengambilan bahagian dalam persatuan keagamaan oleh pelajar meningkatkan kefahaman mereka terhadap agama masing-masing dan mengembangkan kerohanian mereka. Dari segi intelektual, membina ilmu dan membina pelajar ke arah pemikiran yang lebih tajam boleh mengatasi tekanan dan masalah yang dialami oleh pelajar. Kedua, kaitan isu utama dengan rukun negara. Kepercayaan kepada Tuhan. Semua rakyat perlu mempunyai kepercayaan yang kukuh kepada Tuhan agar tidak meruntuhkan kepribadian seseorang. Kesetiaan kepada raja dan negara. Bunuh diri merupakan gejala yang mencerminkan seseorang yang tidak taat setia kepada raja dan negara. Keluhuran perlembagaan. Semua pihak tidak mengira kaum mestilah sedar betapa serius isu ini terhadap masyarakat Malaysia dan bekerjasama untuk mencegah perkara ini. Kedaulatan undang-undang. Tindakan undang-undang harus dilaksanakan terhadap individu yang menyebabkan seseorang berperasaan ingin membunuh diri. Kesopanan dan kesusilaan. Kesopanan merupakan nilai yang penting dalam pembentukan seseorang individu yang berfikiran positif dan untuk melengkapkan keperluan fiziologi dan mentaliti. Berdasarkan Jabatan Mufti Negeri Perak, hukum membunuh diri adalah haram berdasarkan firman Allah dan antara faktor penyumbang kes bunuh diri adalah disebabkan kemurungan, putus asa dan tekanan hidup. Apakah faktor-faktor peningkatan kes bunuh diri? Pertama, kemurungan dan gangguan mental. Gangguan perasaan seseorang yang menyebabkan seseorang itu merasa sedih yang berpanjangan, keletihan dan ketiadaan. Kedua, perasaan perasingan sosial. Hubungan sosial yang longgar boleh mengakibatkan seseorang itu sentiasa berfikiran secara negatif. Ketiga, sejarah penderaan keluarga. Keganasan yang dialami oleh seseorang semasa zaman kanak-kanak mereka boleh membawa tekanan dan trauma. Apakah kesan-kesan peningkatan kes bunuh diri? Pertama, ekonomi negara terjejas. Oleh sebab kes-kes bunuh diri, jumlah pekerja dalam masyarakat akan mula berkurangan dan akibatkan kesan negatif terhadap ekonomi. Kedua, mencemarkan imej negara. Orang luar akan berpandangan negatif terhadap negara apabila tersebarnya berita tentang peningkatan kes bunuh diri dalam kalangan pelajar. Ketiga, kesihatan mental ahli keluarga terjejas. Kematian insan terdekat secara tiba-tiba boleh membawa tekanan dan trauma kepada ahli keluarganya. Apakah tanda dan gejala? Pertama, perbincangan berkaitan bunuh diri. Tanda ini menunjuk bahawa seseorang itu mempunyai idea bunuh diri dalam pemikirannya dan pemikiran tersebut amat bahaya. Kedua, perubahan tingkah laku dan emosi. Individu yang mempunyai isu bunuh diri akan sering ubah tingkah lakunya dan bertukar-tukar emosi akibat keadaan mental yang tidak stabil. Ketiga, penggunaan alkohol dan dadah. Alkohol dan dadah boleh melambatkan tindak balas fizikal dan mental seseorang serta meningkatkan risiko seseorang itu kehilangan nyawanya. Apakah cara-cara mengatasi peningkatan kes bunuh diri? Pertama, carilah bantuan pakar psikiatri. Janganlah diagnos kondisi mental diri sendiri, melainkan anda adalah seorang pakar. Kedua, binalah mindset yang positif dan optimis.
Mindset yang positif ini boleh melahirkan individu yang beremosi cerah dan mengelak emosi negatif. Ketiga, elak mengambil minuman arak atau ubat larangan. Pengambilan bahan-bahan ini bukan sahaja menjejaskan kesihatan kita, malah juga menambah teruk pemikiran seseorang. Keempat, berilah lebih tumpuan kepada anak-anak. Jadilah ibu bapa yang prihatin terhadap keadaan anak-anak dan masalah-masalah yang dihadapi oleh mereka. Ringkasannya, setiap individu berperanan untuk bekerjasama mencegah isu bunuh diri ini bagi menjamin masyarakat yang lebih harmoni. Sekian, terima kasih.